isu bekalan dan juga harga ayam pada ketika ini. Masih lagi kekal bersama kami adalah Profesor Emeritus Dr. Bajul Badar, pakar ekonomi Universiti Tun Abdul Razak Unirazak. Prof, panjang sungguh kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri ini, tetapi ada beberapa perkara-perkara yang boleh kita tarik keluar. Antaranya, kalau boleh saya nak minta Prof untuk beri sedikit pandangan. Yang pertamanya, kerajaan akan menghentikan ekspor ayam 3.6 juta ekor sebulan bermula 1 Jun ini. Mungkin boleh beri sedikit pandangan Prof untuk melihat kepada adakah langkah untuk menghentikan ekspor ini akan mengurangkan isu ataupun tekanan bekalan ayam yang ada pada ketika ini dalam negara, Prof. Terima kasih, Cik Fazli. Alhamdulillah, ini satu langkah yang baik. 3.6 juta ekor sebulan adalah sebenarnya satu jumlah yang besar. Kita memerlukan kira-kira 80 juta ekor sebenarnya. 88 juta ekor setahun. Jadi ini boleh mengurangkan tekanan permintaan. Dan sebenarnya saya pun tak faham kenapa kita masih ada ekspor ayam walaupun kita menghadapi kekurangan ayam dalam negara. So ini langkah yang baik. Dan kemudian stok penimbal ayam juga satu langkah yang sangat baik. Selama ni kita ada kemudahan bilik sejuk, jadi kita perlu menyimpan stok ini, dan ini satu langkah kerajaan. Kalau selama ini kita melihat kartel juga melakukan perkara yang sama untuk mengawal harga, kerana untuk mengawal pembekalan ayam misalnya, bagi memastikan harganya tidak menurun. So ini satu langkah yang baik. Kemudian pemalsuan permit memang satu langkah baik jangka pendek, tapi dia perlu diikuti oleh beberapa langkah jangka pertengahan. Saya tertarik dengan usaha untuk menggalakkan penanaman jagung. Tapi penanaman jagung pun memakan masa juga 3 bulan, 4 bulan sebenarnya. Dan sebenarnya kita ada alternatif yang lebih baik. Kita ada keluaran kelapa sawit, keluaran sisa kelapa, bukan sisa, mana by-product daripada kelapa sawit dan juga kelapa dalam prosesan santan dan minyak yang boleh digunakan sebagai makanan ayam kalau diproses. Dan kita ada teknologinya. Saya pasti bahawa teknologi sudah diwujudkan, mungkin dari nilai daya maju yang masih perlu ditekankan lagi. Prof tadi ada menyebut dan juga berkongsi sedikit pandangan melihat kepada jangka pendek, langkah jangka pendek yang digariskan oleh kerajaan, seperti yang dikatakan tadi, menghentikan ekspor ayam bermula pada 1 Jun ini, juga akan mewujudkan stok penimbal ayam, memasukkan AP, mempermudahkan proses tuntutan subsidi dan juga menambah mengiktiraf loji sembelihan di luar negara bagi meningkatkan pengeluaran bekalan ayam. Tetapi itu adalah langkah ataupun strategi jangka pendek, turut dinyatakan dalam kenyataan media oleh pejabat Perdana Menteri ini berkaitan dengan langkah jangka sederhana dan juga jangka panjang, termasuklah berkaitan dengan penanaman jagung. Mungkin pada waktu ini untuk kita melihat kepada strategi jangka panjangnya, ia berbalik kepada penternakan ayam. Prof tadi ada sebut tentang perlunya kita melihat kepada adaptasi teknologi untuk mengoptimumkan lagi hasil bekalan ayam dalam negara. Mungkin pada waktu ini bagaimana dan juga sejauh mana anjakan paradigma perlu dilakukan pada waktu ini supaya nanti jika ada krisis ataupun pandemik yang akan melanda dunia, kita pun tidak tahu apa jenis ancamannya nanti, setidak-tidaknya tidak akan berlaku krisis makanan dalam negara, Prof. Ya, sebenarnya saya rasa selama beberapa tahun yang lepas kita sudah menjadi terlampau selesa dan bergantung penuh kepada pembela ayam menggunakan reban yang besar, dan mereka membekalkan bekalan ayam yang cukup untuk seluruh negara. Tapi kita telah mengabaikan misalnya peranan orang kampung yang boleh berternak ayam kampung yang tidak memerlukan import bahan-bahan mentah. Dan kita juga tidak perlu melihat sumber-sumber lain, protein yang boleh mengganti ayam. Misalnya ikan, satu sumber yang perlu ditunjukkan, kerana sebenarnya ikan adalah sumber protein lebih sehat dan orang Malaysia memang suka makan ikan. Tapi
kita tidak boleh mengawal bekalan ikan. Itu yang menjadi persoalan di masa lepas.